Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba walau syi'ta ja'alta sa'ba sahla bil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal, pengurusi dan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi asbab kepada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Kita sambung kembali bahagian terakhir daripada kitab ini pada muka surat 469. Adapun tahqiq, perenggan yang ketiga tu. Perenggan yang ketiga. Ini suara sensasi sikit. Dah 2 minggu suara. Tak baik-baik. Tak batuk, tapi suara dia jadi macam tu. Bahagian terakhir ini dia nak buat kesimpulan daripada perjalanan kita, daripada kitab kita ni yang ada 7 peringkat ni. Sebenarnya ayat yang saya jadikan sebagai muqaddimah setiap kali ceramah tu, ia merangkumi semua dua-dua kewajipan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita buat di atas muka bumi ni sebelum kita diberikan hak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah amal soleh. Amal soleh. Amal soleh ni Allah Taala tuju kepada akal. Tuju kepada akal kita. Kalau orang tak ada akal, dia tak perlu solat, tak perlu puasa, tak perlu buat apa-apa. Tapi ni amal. Tapi dia tak cukup amal saja, dia mesti amal soleh. Amal soleh tu ialah amal yang mengikut apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah Taala, ikut syarak lah. Syarak. Macam ni akal kita ada, maka kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Kalau tidak, perjalanan ni tak sampai lah. Jadi bawa, contoh macam kita bawa kereta, tak tahu undang-undang, siapa nak masuk dulu, siapa keluar dulu, siapa nak berhenti, siapa nak jalan, apa semua tak tahu, masuk je. Nanti kena langgar, tak sampai pada destinasi. Kita macam tu juga diberikan oleh Allah Ta'ala akal ni, lalu dia ajar oleh Allah SWT, kena buat ni, yang ni boleh makan, yang ni tak boleh makan, yang ni boleh minum, yang ni tak boleh, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh, yang ni boleh kata, yang ni tak boleh cakap dan sebagainya. Dia dah diletakkan Allah Ta'ala peraturan tu, yang ni kena ikut akal kita. Tu buat di sebagai amal soleh. Kalau kita buat ikut Allah Ta'ala, jadi amal soleh. Itu amal soleh ni dia mesti seluruh kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Baru orang tu berada di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Satu. Yang kedua, bahagian kedua Allah Taala sebut wala yusyrik min ibadati rabbi ahada. Jangan syirikkan Allah dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat ibadat, jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana sesuatu yang lain, kerana Allah Subhanahu wa taala. Mesti kerana Allah Subhanahu wa taala baru ibadat itu diterima. Kalau tidak, ibadat yang ada kerana yang lain, maka ibadat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh dah betul dah, syarat dia cukup dah, betul dah.
rukun dia cukup dah, tapi ditolak juga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana ada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada, kita sebut apa, ada udang di sebalik mi, ada udang di sebalik mi ada udang di sebalik batu. Orang makan udang, makan mi, tapi sebenarnya dia tutup dengan udang apa? Mi tutup udang. Sebenarnya dia nak udang ke nak makan mi? Nak makan udang tutup, dia buat makan mi je dulu kita udang di sebalik mi. Kata, awak ni pergi masjid tu sebab apa? Awak buat ibadat sebab apa tu? Kan kita sebab ustaz. Sebab saya ustaz mesti solat kat masjid, takkan solat kat rumah. Sebab saya imam, sebab saya AJK, sebab saya ni, sebab macam-macam lah kan. Sebab sakit ustaz dah kena pergi masjid lah. Kalau tak pergi masjid mana? Sebab sakit. Kalau tak sakit tak pergi dia ada sebab lagi kan. Sebab ada masalah, sebab rezeki, sebab macam-macam lah. Ada sebab. Itu bukan sebab tu, tapi buat pergi kerana Allah Ta'ala. Kalau dia tak bagi apa yang kamu minta, okay, nak buat solat duha untuk apa? Murah rezeki. Tapi kalau Allah Ta'ala tak murahkan rezeki kau juga, kan tak nak solat? Tak nak solat itu tak nak solat. Tu maksudnya buat kerana sesuatu lagi lah tu. Buat kerana sesuatu. Kalau kerana sesuatu, maka dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang tanya, ustaz, tak boleh ke kita buat tu kerana tu? Boleh, tapi dia macam ibadat budak-budak. Macam budak-budak nak pergi kedai, awak pergi kedai bagi 20 sen, balik mak 20 sen, 20 sen, 20 sen. Oh betul. Kita sampai ketua pergi kedai 20 sen, nak minta juga 20 sen daripada engkau dah besar, dijaga oleh mak engkau sampai ke besar, tiba-tiba besar minta lagi 20 sen. Tak patut. Kita Allah Ta'ala dah kurniakan macam-macam. Jadi bila lepas solat, ya Allah mesti dapat ni. Kalau tak dapat, gitu kan. Maksudnya kita buat tu betul tak? Awak ni kena tak yang suruh awak pergi kedai tu mak awak kena tak? Duk minta lagi upah 20 sen, 20 sen, 50 sen tak bagi upah mengajuk. Awak kena tak siapa yang awak sembah tu, siapa yang awak minta tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi awak duk minta lagi yang dia dah bagi macam-macam tu. Ya Allah, kalau saya amalkan la ilaha illallah 1000 kali, apa yang saya dapat? Ya Allah, kalau saya amalkan solawat 1000 kali, apa yang saya dapat? Dia boleh. Dia tu peringkat awal. Memanglah orang awak buat ni dapat ni, pahala ni dapat ni, dapat ni. Tapi bagi mereka yang dah kenal Allah Ta'ala, dia buat, dia bukan nak yang lain, tapi dia nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan? Kalau nakkan Allah Ta'ala, semua akan dibagi oleh Allah Ta'ala. Kalau kau dah dapat mak kau, bukan setakat 20 sen kan? Semua dia bagi. Tu dia beli, masak, dia masakkan, semua dia buat. Kau dah dapat dah mak kau. Habis kalau mak kau buang kau, apa akan jadi? Kan? Mak buang, pergilah pandai sini. Lagilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dia buang kita habislah kita kan, sesatlah kita. Itu dah buat kerana Allah. Kita dah besar dah, kita dah tua dah, bukan ada anak tu lagi dah, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Rabi'atul Adawiyah dia kata apa? Bukan kerana syurgamu ya Allah, tapi kerana mu. Bukan kerana syurga lah. Syurga kita ni pun masih lagi tu kan, takut neraka, nak masuk syurga Allah Ta'ala kan, buat pun tu datang lagi rasa malas tu, tak nak dapat cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya banyak tempat saya tanya, antara susah dengan senang, mana lebih dekat dengan Allah Ta'ala? Antara susah dengan senang, mana kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala? Susah. Antara sakit dengan sihat, mana lebih dekat dengan Allah Ta'ala? Sakit. Nak tak sakit? Tak nak. Nak tak susah? Tak nak. Habis nak dekat. Pelik kita. Gitu kan? Kena uji sikit je. Siapa yang uji kita tu? Allah. Kata lebih dekat. Tapi bila nak diberi tu, tak nak pula. Dia ni betul ke tidak cinta? Cinta ni sebenarnya sakit
Cinta sakit. Dia kata apa? Gunung sanggup didaki, lautan api sanggup di apa? Redah. Renangi. Terima kasih. Renangi. Nak dapatkan cinta gitu macam susah nak dapatkan cinta ni. Tapi susah sikit je. Kita tu ada satu hadis yang menyebut tentang di hari akhirat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit yang macam-macam ni, Allah Taala bagi dia makam yang tinggi. Orang lain tengok, ya Allah, kenapa dia ni dapat banyak sangat tinggi sangat makam dia. Dia di dunia dulu diuji oleh aku macam-macam, diuji sakit, kencing manis, darah tinggi, go out gaut jantung, macam-macam. Dia sabar, lalu aku beritahu. Kata orang-orang, yakni hamba Allah waktu itu, kata apa? Ya Allah, kalau boleh hidupkan kami kembali di sana, Engkau jadikan macam-macam pada kami, biarlah kami seolah macam kulit tersiat sekalipun, supaya kami dapat juga macam ni. Kat sana sedap, kat sini uji sikit je tu. Kita macam tu kan. Sebab apa jadi gitu? Sebab hati tu bukan lagi cinta kerana Allah Ta'ala, bukan lagi buat kerana Allah Ta'ala. Dia kalau kekasih ni minta ke beri? Kekasih minta ke beri? Kita sekarang Allah kekasih kita, beri ke minta? Kekasih kan. Okay, jumpa awak kita, jumpa tak? Minta ke kita yang beri? Kita beri. Tapi kita dengan Allah Ta'ala minta je. Tu kan. Tak bagi je mengajuk. Berilah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ni kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beri kan? Sanggup bagi tak masa kita, penat kita, tidur kita, tenaga kita, sanggup bagi tak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau bagi, Allah Ta'ala pun tak nak. Dia akan balas yang lebih baik lagi. Kekasih gitu kan, dia akan balas yang lebih baik. Tapi nak jadi kekasih Allah Ta'ala bukan senang. Macam-macam ujian dulu. Dulu orang bercinta, kalau nak dapat, kalau dalam kelas tu budak tu lah yang paling cantik, nak dapat dia susah ke senang? Nak dapat dia senang ke susah dia? Macam-macam ngecek, hantar bunga, hantar hadiah, pergi macam-macam buat, baru dapat. Macam tu cinta memang macam tu. Dan kita buat tak, nak bangun malam tak tu lagi, berusaha untuk ni, berusaha untuk bangun malam. Yang Allah Ta'ala nak tengok betul tak dia ni, betul tak dia nak jumpa aku ni, yang P. Ramlee dengan cerita apa tu, yang Ani tak pandai baca tu ya, baca bunyi Arab tu, apa nama dia, cerita apa tu, Hujan Lapuk Hujan Lapuk, tak ingat dah tu. Yang 3 orang tu, Sudin, Najis dengan tu ini macam Arab punya ni. Tai unta je. Semua dah dia keluar tu, dah tak ingat dialog dia. Tapi dia buat apa tu? Buat tidur. Tek. Sebab nak jumpa. Bagus cerita dia tu. Buat lagi tidur. Orang lain dah tidur, bangun. Okay. Gitu kan, sebab nak jumpa kekasih. Nak jumpa. Tapi kita dah tidur, nak bangun malam, nak jumpa kekasih. Allah, malasnya ya Allah. Pukul 4 pagi bunyi jam, 5 pagi bunyi jam tu, tutup balik. Oi, pergi jumpa kekasih tu. Pukul 4 pagi, 5 pagi untuk jumpa kekasih. Kata kan nak jumpa tak? Ni kekasih apa lah? Kita cakap pada diri kita lah tu. Apa benda dah ni? Rupanya sebenarnya kamu ni memang macam tu, belum benar-benar lagi untuk menjadikan Allah sebagai kekasih utama dalam hidup ni. Belum lagi. Tu je, macam-macam alasan tu. Allah penatlah hari ni, tak ada masa, ya Allah. Kita dengan kekasih ada cakap macam tu tak? Kalau dia nak jumpa kita, kita ada cakap tu, tak sempatlah nak jumpa awak hari ni, kita orang dia banyak kerja. Ada cakap gitu? Tak ada. Dah datang tunggu 1 jam dah. Dah lama datang, baru je datang tadi. Baru je datang.
kan? Sebab kasih kita. Tapi kita tengok dah Jumaat datang pukul berapa kita? Pukul berapa sekarang ni? 1.19, 1.18 baru datang. Ataupun 1.20. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang. Oh, jumpa kekasih macam tu ada bang, macam mana lah kita kita tu. Jadi dia nak beritahu pada kita tak boleh sampai kepada Allah Ta'ala sehingga kamu jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya masuk kitab kita supaya dah faham dah dia punya tu. Ada dua yang kita nak bawa berjalan ni, satu akal, yang kedua hati. Sini hukum syarak, sini hukum hakikat. Hakikat tu maknanya apa? Hanya kerana-Mu ya Allah, tidak ada kerana yang lain lagi. Yang ni tidak ada siapa yang tahu. Kerana Allah ni tak ada siapa yang tahu kan, hanya kita dengan Allah Ta'ala saja buat, bukan kerana yang lain-lain lagi. Ada orang buat sekarang ni subuh macam Jumaat, subuh macam ramai datang Datuk On baru ni berapa ribu? 12. Ada yang kata 20,000. 12-20,000 sebab sampai keluar kemah sekali itu. Baguslah, tak ada masalah. Buat lagi kempen tu. Biar sungguh-sungguh orang pergi. Tapi yang sini dah betul dah. Sini pula nak kena betulkan dia. Betul tak? Kerana tu, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kamu pergi. Ke sebab rancangan tu, Kalau tak ada rancangan tu tak pergi. Habis subuh tu tak ada ke? Lepas pada subuh hari Jumaat tu tak ada subuh lain dah. Tak ada subuh. Di sini pula nak kena tu. Jadi mesti pergi pula. Ini ikut hukum syarak, yang sini kena buat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perjalanan tu akan berlaku di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita masuk kitab 469. Ada pun tahqiq daripada bab itu ialah, tahqiq tu maksudnya dia nak buat kesimpulan lah. Panjang pendek jalan dalam menempuh akhirat ketika hidup di dunia tidak seperti jalan yang ditempuh oleh fizikal atau kaki itu sendiri. Perjalanan siratul mustaqim adalah jalan rahsia yang ditempuh dengan hati dan fikiran. Jadi kita ni dia fokus kepada, dia tak fokus pada ilmu syariat fiqh, hukum hakam tu. Dia nak fokus kepada hati, perjalanan hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau dia rosak, Nabi sebut perkara yang paling ditakuti, yang ni aku paling takuti berlaku pada umatku ialah syirkul khafi, syirik tersembunyi. Kata para sahabat, apa tu syirik khafi tu ya Rasulullah? Syirik khafi tu ialah ar-riya. Buat kerana lain, buat kerana orang lain. Ini perjalanan. Jadi ia bergantung kepada akidah dan mata hati seseorang. Pangkal mulanya adalah turunnya nur daripada langit dan masuknya penglihatan Tuhan ke dalam hati seseorang hamba. Perlukan cahaya mata, perlukan cahaya, ada mata, ada cahaya, nampak semua. Kalau tak ada cahaya, walaupun kalau kita celik mata pun tutup, tak ada cahaya, boleh nampak tak? Kalau ada cahaya, walaupun kita tak buta tapi duduk dalam gelap, tak nampak. Perlukan cahaya. Mata ni perlukan cahaya. Begitu juga dengan hati. Nur. Perlukan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nur. Kena ada nur. Kalau tidak dia gelap je. Tidak dia je. Rasa ni aku yang buat, ini aku. Engkau je. Tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kalau hati kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ibadat kita akan jadi rosak lah. Sebab bukan lagi kerana buat kerana Allah SWT. Jadi perlukan nur. Untuk mencari nur itu, kadang-kadang manusia memerlukan waktu selama 100 tahun. Ada orang 100 tahun. Namun jika jalan atau cara mencarinya salah, maka dia tidak akan mendapatkannya. 100 tahun okey lagi, tapi ada yang tak dapat terus. Ada pula yang mendapatkan nur itu setelah berusaha selama 50 tahun, 10 tahun, atau ada yang menempuh dalam tempoh sehari, atau 1 jam, atau sekelip mata sahaja. Bila Allah Ta'ala buka untuk dia, kejap sampai. Tapi kalau dia tak tu, lama nak sampai.
kan? Tak sampai apa, tak dapat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak kena macam itulah. Jadi perlukan ilmu. Terus, namun begitu Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar terus mencarinya dengan bersungguh-sungguh. Dia je satu-satu kekasihnya, mesti dapatkan juga. Dia nak ke tak nak kita ke, kita nak juga kepada dia. Sebab itulah satunya kekasih kita, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun ditolak, terus lagi doa ditolak Allah Ta'ala, tidak diterima, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Macam kita pergi tawaf tu lah, tawaf di Baitullah. Baitullah ialah rumah Allah. Orang buat keliling, tak bagi masuk rumah, tak bagi masuk rumah. Pusing, ya Allah tolonglah buka, ya Allah tolonglah. Macam tu lah dia punya tu. Kita boleh bayangkan macam tu. Minta lagi, rayu lagi. Lepas tu sa'i, berlari depan rumah, tengok sana, lepas tu lari ke sini, tengok sini lagi. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Macam tu dia. Tak bagi masuk rumah lagi tu. Tak bagi masuk rumah lagi. Jadi kita lalu tengok, ya Allah tolong. Jadi datang lagi rumah Allah Subhanahu Wa Taala, datang lagi, datang lagi. Minta jangan jemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah satu-satunya pintu untuk kita masuk. Tak ada pintu lain. Jangan undur ke belakang lagi. Dia tak macam tak berapa tu je ustaz, dia macam tak berkenan dengan saya. Habis kau nak lari ke mana? Dia tak berkenan ke, dia tak apa ke, pergi je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat lagi. Tetapi bagaimana urusan dan hasilnya hanyalah Allah yang mengetahui. Allah Ta'ala tahu, kan? Ada orang yang dipayahkan, ada orang disusahkan, ada ni disenangkan, ada orang mudah. Sebab apa? Ada tu hikmah dia. Ada orang disusahkan, caranya lain, kan? Adalah tu hikmah dia. Allah Maha mengetahui, tak sama. Bergantung kepada takdir Allah, kerana Allah lah yang memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kata iman kita kepada qada dan qadar, ya. Qada dan qadar. Dia tentukan macam tu, tak apa. Tak, kenapalah tak dijadikan saya ni nabi lagi itu. Nak jadi nabi lah. Kan nabi kan bagus, tinggi terus makam. Iyalah, tapi kamu sanggup tak diuji macam nabi? Tak sanggup kita. Jadi orang biasa ni lagi bagus. Nabi menyebut asyaddul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Ujian bala yang paling besar ialah para anbiya, kemudian berikutnya mengikut tahap keimanan. Makin tinggi iman seseorang, makin kuat ujian. Makin dekat, makin ujian kuat. Makin Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita dengan mak lah masa kecil kan. Kalau dekat, kejap kena cubit, kejap kena tu, kena ni. Tapi kalau jauh, panggil pun tak dengar, biarlah, lantakkan kau. Tapi kalau dekat, sikit kena tegur, sikit kena tegur. Kita begitu kan. Bila Allah Ta'ala dah sayang pada kita, kadang tersalah cakap dalam hati, tergerak dalam hati, kena tegur dah. Tengah-tengah makan nasi, orang lalu kita mengumpat dalam hati, cerita apalah dia ni macam tergigit lidah. Elok je tadi makan tak kena, tiba-tiba tergigit lidah. Allah Ta'ala tegur. Tapi tak tu, nak salah siapa tu? Salah gigi. Salah gigi. Ataupun kita jalan tersepak batu. Tadi duk fikir apa tadi? Tadi tengok apa tadi? Tadi dengar apa tadi? Allah Ta'ala tegur. Batu ni duduk tengah jalan pula, batu pun dia salah. Macam mana tu? Allah Ta'ala kan, Allah Ta'ala tegur. Itulah, kita makin dekat dengan Allah Ta'ala, makin lagi kuat ujian. Jadi pergi saja, sabar saja, itu ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita sebut tadi, antara al-qabdu dan al-bastu, dia al-qabdu lebih dekat. Qabdu, al-qabidul basid. Al-qabid yang maha menggenggam, maha genggam. Qabdu. Basid, buka, luas. Luas dengan dekat, kita dah cakap dah tadi. Kat mana dekat? Masa dia sempit ni dekat. Qabdu dekat. Bila pegang ni macam ni, ni dekat. Buka, jauh.
Ni dekat. Tapi bila kita waktu gini kita rasa susah je. Kenapa jadi susah? Sebab kita tak mengenal dia Allah. Dia sedang memberikan kepada kita. Pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tengok kesungguhan kita. Pergi lagi. Bacalah Quran walaupun penat, baca lagi. Penatlah, buatlah. Bacalah. Satu huruf aku bagi 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Alif lam mim, tutup Quran. Dapat berapa? 30. Orang tak nak juga. Allah, baca. Nanti bulan puasa lah ustaz. Bulan puasa kalau sempat, kalau tak sempat bulan puasa kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Moga-moga sempat lagi insya-Allah bulan Ramadan ni kita kan untuk beribadat lagi. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Buat. Nanti kalau Allah Taala bagi pada kita sampai bulan Ramadan, kamu nak buat apa lagi? Macam ni juga ustaz. Relax juga. Sama aja, daripada sama aja tak payah panjang umur. Kan? Kalau sama je tahun ni panjang umur, sama macam tahun lepas. Oh kalau gitu balik sana lagi bagus ya. Kan tak itu. Jadi tahun ni kena lebih banyak lagi. Kena lebih kuat lagi sebab jadi orang yang bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah hidup lagi tahun ni ya Allah. Saya nak buat ni, insya-Allah buat ni, insya-Allah buat ni ya Allah. Kan? Betul tu. Itu maksudnya orang yang betul-betul nak bergerak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan firman Allah Taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran, yakni jasmani dan rohani. Ujian, betul? Ujian, stres, bosan, macam-macam lah. Sakit tu, sakit ni, tak sakit anggota, sakit hati, datang. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya lagi, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab, yakni amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Asyik kena-kena je ustaz. Saya kita kalau orang jadi orang baik ni tak boleh ustaz. Asyik kena je tak apa. Daripada kita mengenakan orang. Asyik kena zalim je ustaz, tak apa. Daripada kita menzalimi orang, tak apa. Lebih baik itu kan. Asyik kena je kata saya baik je. Ada seorang jemaah kat Mutarini, saya keluar dia kata, asyik kena je saya ustaz jadi baik ni. Kata tak apa ji, biarlah. Kita kena tak apa, jangan kita mengenakan orang kan? Sebab kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada akhirat, ada bahagian kita nanti di akhirat nanti. Lebih baik itu. Manusia ni dia lebih suka macam tu, suka zalim orang daripada dia dikena zalim. Zaluman jahula, kerana kezaliman dan kerana kebodohan, jahil dia. Rasulullah SAW bersabda, "Lau alimtu ma'alamu la bakaitum katsira wa la dahiktum qalila." Apabila kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan banyak menangis dan sedikit saja tertawa. Kan? Akhirat lagi susah sini. Kan? Biarlah susah dahulu, senang kemudian. Tapi tak nak susah dulu, susahkan. Susahlah kemudian. Kan? Kecil-kecil tak nak belajar rajin-rajin. Susah. Kan? Dua-dua penat belajar. Bila tua senang sikit. Gitulah. Sama juga dengan akhirat. Dunia ni sanggup kamu buat semua. Kan? Pikul semua amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat senang . Tapi kalau dunia ni kamu tak sanggup pikul amanah Allah Taala, senang . Kan? Orang pergi masjid, kamu duduk santai, duduk depan TV.
Duduk tengok TV, lepas makan tengok berita, lepas tu lah dia tu pergi masjid buat apa lagi, dia santai senang gitu. Kita ingatlah peribahasa ni, senang dahulu susah kemudian kan. Kalau kita susah dahulu senang kemudian lah, insya-Allah. Akhirat sama sama. Atau tak apalah, biar penat sikit tak apa di dunia ni, sekejap je untuk negeri yang kekal abadi. Allah Ta'ala beritahu pada kita dalam surah Ad-Duha dengan surah Al-A'la, kan? Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik daripada yang pertama. Akhirat lebih baik. Tapi tetap juga nak makan yang segera tu, kan? Burger tu, boykot sikit pun dia tak boleh. Dia lalu nampak lambang tu pun dah keluar helio, sekarang kena boykot. Allahu Akbar. Nak juga tapi tahu bila makan benda tu nanti masalah badan dia akan ada masalah. Dia tahu tapi nak juga tu. Itu kan sama dengan akhirat ni. Tahu bila buat amal ibadat ni akhirat kita insya-Allah cemerlang, tapi tak nak buat juga. Ni pelik. Pelik kita kan. Tahu tak ada kubur, alam kubur, tahu tak? Tahu, tapi sedia tak untuk tu? Tu kita kan. Allahu Akbar. Kalau tak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, tu Allah Subhanahu Wa Taala dia wajibkan kita untuk minta dengan dia. Minta aku bagi ya. Minta aku bagi. Kalau kau nak betul-betul minta aku bagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Betul ke tidak tu? Awak ni nak betul ke tidak? Nak tak? Kalau nak dia bagi. Kalau tak nak dia tak bagi ya. Kalau nak betul-betul dia bagi. Pasti dia bagi. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Tapi yang dia tak nak. Dia tak nak macam munafik lah, munafik. Munafik. Dia kalau salat pun dia bukannya tu. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang solat. Apa tu orang solat tu? Yang jenis munafik tu lah. Malas nak pergi. Lepas tu kau minta ihdinas siratal mustaqim. Minta sungguh ke tidak tu? Minta sungguh ke tidak? Macam kita belajar pergi sekolah, dia panggil murid. Kataan murid. Murid-murid penuntut. Kalau awak memang datang nak belajar, dapat ilmu. Tapi kalau awak datang bukan nak belajar, kena paksa datang daripada rumah, dah nangis-nangis nak datang ke rumah, dan datang ke sekolah, dan nangis-nangis, macam mana nak dapat ilmu? Tak dapat ilmu. Jadi kita macam tu juga, mesti ada nak dalam hati tu. Nak, ya Allah saya nak jadi orang baik, saya nak jadi orang yang berada di atas jalan yang lurus ya Allah. Bantu saya sungguh-sungguh. Nak buat apa lagi ya Allah? Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala tunjuk. Tapi kalau kita tak, minta tapi tak bersungguh. Ihdinas siratal mustaqim, nak bagi-bagilah ya Allah. Kau tak nak bagi, tak nak bagi. Tak. Kena minta sungguh dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau minta sungguh, Allah pasti akan bagi. Kita lah tengok pada diri kita, betul tak? Betul tak nak sungguh-sungguh ni? Betul ke tidak? Jangan jadi orang yang fasik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Wahai Tuhanku, bersihkan hatiku daripada sifat nifaq. Nifaq. Mulut cakap lain tapi hati lain. Jangan jadi begitu. Kita lah pesan pada diri kita masing-masing. Ya Allah ya Tuhanku, jangan jadikan aku ni seorang yang munafik, yang ada sifat munafik, sifat nifaq dalam diri kita. Seterusnya Sayyidina Umar meriwayatkan bahawa beliau mendengar seorang membaca, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah tiba pada diri seseorang manusia suatu masa yang tidak disebut. Pada waktu itu manusia belum ada lagi. Kata Sayyidina Umar, hendaklah demikian utus selamanya. Janganlah disebut-sebut manusia. Takut dia. Biar kekal begitu pun tak apalah. Jangan ada pula masa macam ni. Jadi susah. Ada lagi sahabat kata Ubaidah, berkata pula Abu Ubaidah, rasanya ingin sekali aku menjadi seekor biri-biri yang bertuan sehingga di dagingku disayat-sayat dan gulaiku dinikmati. Semoga aku tidak sekadar diciptakan. Biar ada faedah.
Kalau sekadar jadi manusia yang tak ada faedah, tak guna. Biar ada faedah. Baik jadi kambing, kena sembelih, kena gulai, kena makan, ada juga faedah. Kita bukan ada sekadar tak ada faedah, menyusahkan orang lagi ada. Kena takut. Ni jiwa-jiwa orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Takut nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang banyak diberikan oleh Allah Taala ni, adakah kita telah jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Terus pada 474, langkah laju sikit. Bawah sekali 474. Demikianlah keadaan seorang pemburu kerajaan dunia jika menginginkan kerajaan syurga yang kekal, maka beruntunglah seseorang yang berjaya mencapainya. Dia nampak fokus pada akhirat. Ada seorang budak, dia pergi masjid, dia balik rumah dia tak nak pergi masjid dah. Kata dia pada ayahnya, saya tak nak pergi dah masjid. Sebab apa? Orang tu cakap tu, orang tu cakap ni, orang saya cakap ni. Dengar orang cakap dia pasal tu, mengumpat tu, cerita pasal ni, cerita pasal tu. Dia sibuk dia tu. Kacau fikiran. Saya nak solat kat rumah je. Kata ayah dia, esok kau pergi lagi, bawa sebaldi air, bawa sebedik air. Bawa. Jangan bagi tumpah. Kau masuk dalam masjid, lepas tu kau keluar balik. Tu, balik semua air tu. Ayah dia tanya, kau dengar tak apa-apa? Orang cakap apa-apa? Tak dengar pun orang cakap apa hari ni. Hari ni senyap je, tak dengar orang cakap apa. Dia bukan orang tak cakap apa-apa. Engkau tu yang fokus kepada air tu supaya tak tumpah. Jadi kau tak dengar pun orang cakap apa-apa. Dunia ni mana kita boleh tutup mulut orang? Tak boleh. Tapi kita kena fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau dah fokus kepada Allah Taala, yang ni kau tak dengar lah. Jadi hidup di dunia ni tak boleh peduli sini, tengok semua sekali kita tu. Jadi apa yang kita buat? Tuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk tengok Allah sakit ni, ni masalah ni, tak sampailah kita. Macam orang yang berjalan di tempat kemuncuk. Kemuncuk. Kita kemuncuk tengah okey. Kemuncuk. Kita jalan tempat padang yang banyak kemuncuk. Jalan cabut. Bila nak sampai, tak sampai dah tepi padang sana. Duduk cabut tu je, jalan dekat lagi. Sampai dah. Fokus dulu, pergi semua. Pergilah sampai ke sana tu, sampai tepi padang, ambil je pisau, tarik serop, habis. Kan? Ya tak perlu itu. Dunia ni ada fokus. Kalau kau duduk tengok sini, masalah tu, masalah ni, tak sampailah kamu ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus kita ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sedar bahawa segala yang dicapai itu adalah kurnian Allah Taala. Seseorang yang benar-benar taat dan berkhidmat pada Allah akan diberikan 40 kemuliaan, iaitu 20 kemuliaan dunia dan 20 kemuliaan akhirat. Ini penulis kita dia 20, 40. Sebenarnya banyak lagi. Banyak. Siapa yang dah jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapatlah semua sekali yang dapat Allah Taala. Ini disenaraikan 40 supaya kita boleh nampak sikit. Satu, mendapat pujian dan disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Dapat pujian Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut oleh Allah Taala pada seluruh makhluknya. Sungguh mulia seseorang yang mendapat kedua-dua perkara tersebut. Dua, diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga, dicintai Allah. Saya baca terus ini. Tak nak terang tak habis lah. Dia akan ulang dia punya cerita dia yang tu. Dicintai Allah Taala semasa hidup di dunia. Dia minta dengan Allah Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta. Kerana ketaatan dan sifat tawakal selama hidup di dunia, dia merasakan seolah-olah Allah menjadi wakilnya dalam segala urusan, kerana semuanya diatur olehnya. Ada ulama, orang tasawuf, dia terdetik dalam hatinya, esok nak makan apa? Esok nak makan apa? Lepas tu dia berikan kesedaran, rasa bersalah. Kamu tanya Tuhan, kamu nak makan apa? Umur berapa kita? 49. Dah disusun
umur 70. Awak dia minta dia dalam tu. Dia pernah minta dengan Allah Ta'ala nak makan apa esok? Pernah minta? Tak pernah minta kan? Esok Allah Ta'ala dah sedia dah semua. Berapa tahun hidup? 80 tahun. 80 tahun dah disediakan Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita tanya, esok nak makan apa ya Allah? Runsinglah saya. Oh, macam tak percaya pada Allah SWT. Ustaz boleh tanya tak? Kat sini luar ni boleh haji tanya, esok masak apa, nak makan apa kita kat sini. Sini ceritanya jangan ada rasa curiga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertanya kepada Sayyidina Ali, seorang yang terkurung dalam bilik yang tidak diketahui orang, bagaimana boleh datang rezeki kepada dia? Turun lekat dalam bilik, macam mana boleh datang rezeki kepada dia? Kata Sayyidina Ali, bagaimana datangnya maut kepada dia, begitulah datangnya rezeki kepada dia. Yang memberikan rezeki Allah, yang mendatangkan maut, mati ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah boleh mendatangkan kematian, maka dia boleh mendatangkan rezeki kepada kita. Tapi kita tak sama gitu kan. Bab rezeki lah, bab mati kan. Masya-Allah. Keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang begitulah keadaannya, maka rezekinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni Allah Taala tanggung rezeki kita, lebih bimbang. Kita dengan orang Palestin mana lebih bimbang? Yang ditahan makan, tak ada air, tak ada makan tu, kita dengan dia mana lebih bimbang? Dia lah patutnya kan. Jadi dia okey je. Kita yang lebih, esok makan apa? Ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Susah pula kita. Kata tak, Allah Ta'ala kalau rezekinya ditanggung oleh Allah Ta'ala dengan perubahan daripada satu keadaan pada satu keadaan yang lain, tanpa sebarang kesulitan kan? Kita pembaca ayat 1000 dinar tu, baca tapi tak yakin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah, dia baca ayat tu, kata nak jadi orang bertakwa, insya-Allah. Ada masalah diselesaikan Allah Ta'ala. Ada masalah rezeki, Allah Ta'ala yang kurniakan rezeki. Jadi orang yang ada Allah ni begitulah, dia tak ada rasa kesusahan dalam hidup ini. 6. Mendapat perlindungan Allah daripada segala niat buruk orang, niat buruk atau jahat musuh. Allah Ta'ala lindung, tapi nak kena ada usaha kita. Apanya? Doa minta tolong Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Doa minta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lindung kita. Kita ada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dulu saya sebut. Saya mesti kat sini saya sebut Dulu pun saya jarang baca a'udzu bikalimatillahi tammati. Kalau tak baca maksurat tak bacalah. Dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi bila saya tengok apa maksud kalimatut tammah, lepas pada tu tak tinggal kalau rumah nak buat apa-apa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimatut tammah ialah Al-Quran seluruhnya. Al-Quran seluruhnya. Ya Allah, aku minta berlindung dengan seluruh ayat Engkau ya Allah. Satu pandangan. Yang kedua, dia kata apa? Dengan seluruh nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammah. Al-kalimatu tammah ialah seluruh nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adil besar doa ni. Kita guna a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah Ta'ala lindung kita. Kan? Ada orang amal setiap kali duduk bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara amalan. Jadi Allah Ta'ala lindung daripada kejahatan manusia. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli. Bangun, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah jumpa seorang yang amalkan tu. Waktu saya duduk tunggu nak masuk masjid, satu masjid tu untuk bagi tazkirah, dia keluar daripada van dia buka pintu, saya buka tingkap tu, saya duduk tunggu nak masuk. Dia buka je, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina. Kata orang tua ni bagus kan.
Dekat pintu Allah. Tutup bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu antara amalan ni ialah dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan manusia. Azan dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Kita sambung sikit lagi. Tadi mendapat perlindungan Allah daripada segala niat buruk atau jahat musuh. Nombor 7, ni kemuliaan yang diberikan Allah Taala. Orang yang ada hati, ada Allah dalam hatinya. 7, tidak pernah merasa khawatir kerana Allah sentiasa mententeramkan hatinya. Allah Taala menyebut ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengerti Allah, hati menjadi tenang. Ada Allah, mana pun pergi tenang. Ingat Allah sentiasa. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah masa berdiri, masa duduk, masa berbaring, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kesannya apa? Tenteram hatinya. Tenteram hatinya. Kita kalau duduk kat Palestin sekarang tak tenteram gitu Semayang pun tak tahu. Allahu Akbar, matilah aku. Tak tenteram kita. Tapi ada Allah. Ada hak Allah dalam hati, tenteram. Kat mana duduk pun tenteram. Ada Allah. Benar-benar ada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah janji dah. Siapa yang ingat ada Allah, siapa yang ingat Allah, hati dia tenteram. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengerti Allah, hati menjadi tenang. Ada saya tengok satu video yang atuk dia tu pegang cucu dia tu duduk lap, ambil tisu tu lap, luka-luka, cucu dah mati. Nanti lap. Semalam saya tengok video satu lagi berita, dia pula dah meninggal. Dia dah meninggal. Muka berseri, masya-Allah. Tengok muka senyum. Ya Allah. Dapat jumpa balik cucu dia. Sekejap je, tak sampai berapa, tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan jumpa balik cucu. Masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut fala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka orang yang mati syahid itu dia mati, tapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia lebih baik daripada dunia ni lagi. Gitu tu. Jadi siapa yang ada hatinya, siapa yang ada Allah di dalam hatinya, insya-Allah hatinya akan jadi tenang. Kita usahakanlah. Ada hatinya apa ustaz? Cinta cinta. Dulu bagi ayat cinta habis tak nak. Jarang orang nak amal cinta. Ada orang amal cinta. Ayat cinta 128 129 surah At-Taubah kita baca. Tu dapat cinta. Siapa yang cinta aku, dia cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah. Kita baca apa ayat tu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 128. Fa in tawallau apa? Tu kata. 128 129. Ayat cinta tu. Maka kita tak mahu untuk apa ni? Moga-moga kita makin bertambah cinta kepada Rasulullah, dan bertambah cinta kepada Rasulullah itu sebenarnya bertambah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan amal. Tapi kalau kita tengok cuba dia apa namanya? Kelebihan mengamalkan ayat ini macam-macam lah. Bukan nak tuju kepada yang kelebihan tu, tapi nak dapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letak kat mana? Dekat hati itulah. Cinta dia mesti kat situ. Dia tak boleh kat nafsu. Cinta dengan nafsu, habis sepah madu dibuang. Gitu kan? Cinta nafsu tu. Habis sepah madu dibuang. Dah tua ni, pegang apa lagi tangan. Orang nak jangan pegang tangan sikit, dia tak nak bagi pegang tangan. Jalan ke depan ya, orang kata dia kat belakang. Saya tengok yang jogging tu, dia jalan, isterinya kat belakang, dia kat dia tak nak tu. Jalan dah sama-sama kata dia. Pegang tangan lah, dia pegang tangan. Uish, orang dah pegang tangan. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Cinta tak begitu. Cinta kan.
letak situ, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha. Apa lagi yang boleh menjadikan kita ni cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Buatlah. Apa lagi cinta yang kita boleh buat? Ingat pada dia sentiasa, baca ayat-ayat dia sentiasa, tolong apa yang dia suruh buat kita buat. Datanglah cinta. Tapi kalau Allah Ta'ala suruh buat kita tak buat, nak ingat dia pun lama baru nak ingat. Ingat pun kerana ada sesuatu baru nak ingat. Selalu macam tu. Pernah dengar cerita, pernah tengok cerita bawang putih bawang merah? Pernah tengok? Sekarang bawang putih baik ke bawang merah baik? Bawang putih, bawang merah, bawang merah baik. Betul, merah. Dalam cerita tu memang merah pun bawang putih baik. Bawang merah, betul. Tak apa, dia tiba. Ada kan kita ambil bawang putih, bergaduh pula bawang merah lah, bawang putih. Tak apa, bawang merah. Yang pentingnya ialah cerita tu beritahu pada kita, bawang merah tu dia bukan buat tu kerana nak kahwin dengan anak raja, tapi dia memang buat kerana dia tu macam tu, kan? Bawang putih pula dia buat baik sebab dia nak kahwin dengan anak raja, kan? Kalau kita nakkan raja, tak boleh buat-buat. Kita mesti jadi orang tu. Tak boleh buat-buat, tak boleh berlakon, kan? Duduk atas buai, apa nyanyi lagu apa pun dia tak gerak dah, kan? Tapi kalau bawang merah duduk atas tu je, dia pun start nyanyi apa? Dah. Pohon beringin. Tu gerak. Buai tu pun tergerak. Dia nak kahwin dengan raja ke dia buat gitu? Tak. Saya ambil cerita tu nak beritahu pada kita, buat amal ibadat bawang merah, jangan jadi macam bawang putih. Kalau jadi bawang putih, awak berlakonlah macam mana khusyuk pun, tetap engkau tidak akan dapat mengahwini anak raja itu. Tak akan dapat. Buat macam mana pun kau tak akan dapat. Sampai dahi ni hitam, tunduk pun, berlakon buat tu. Buatlah macam mana pun kau tak akan dapat, kecuali dia memang datang daripada lubuk hati engkau untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru engkau dapat. Bila engkau dah dapat, dia dapat semualah. Itulah maksudnya cerita bawang merah tu, bawang putih tu. Dia tak berlakon, dia memang macam tu. Dia baik semula jadi dia tu. Bukan dia berlakon sebab dia nak kahwin dengan anak raja. Kita buat ibadat dia macam tu lah. Bukan kerana ni, bukan. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itulah saya, gitu. Itulah kita. Baru akan dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan? Jadi baca tak faham dia cerita baru ya faham. Panjang cerita tadi agak-agak macam tak faham kan. Jadi cerita tu mudah untuk kita faham. Gitu. Jadi balik ni, jadi kita ni bawang putih ke bawang merah amal ibadat kita biar bawang merah jangan jadi macam bawang putih. Buat amal ibadat hanya berlakon semata-mata, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita buat sungguh-sungguh, dia nak bahagi tak nak bahagi, dia tak ada kisah. Dia tak harapkan pun. Raja tu dia nak ambil dia jadi isteri ke, tak nak ambil ke, dia peduli tak? Tak peduli. Yang penting dia mesti jadi macam tu. Baru dia dapat. Tapi kalau kita buat, tak akan dapat. Mesti jadi diri yang sebenar, hamba yang sebenar pada Allah. InsyaAllah kita dapat. Berhenti dulu sini. Jumpa lagi insyaAllah. Yang nak habis juga, tak habis-habis juga. Kita dah habiskan bulan 2 tu, jadi masuk bulan puasa, cuti. Habis lah tu kita. Ni tinggal sikit lagi ni insyaAllah. Kalau tak cakap banyak dah habis kan. Asyik untuk cakap benda lain masuk semua sekali, bawang putih, bawang merah apa semua, lambat dah nak habis. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Ta'ala pimpin kita di atas jalan yang lurus ni, bagi peluang lagi pada kita untuk terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, panjang lagi umur kita ni insya-Allah,
untuk kita terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikri wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hajinan lajinan bi ta'ati. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa habdana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ni'mal mujib. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.